kehadiran yang berbahagia Puan Maznah binti Abu Bakar, pengarah BSTP dan juga mantan KPPD, PPD Bangsa Pudu yang kami sayangi. Beliau merupakan seorang yang berpengetahuan luas dan berpandangan jauh, dan kita sangat bertuah kerana diberi peluang untuk dibimbing oleh beliau dalam program yang memberi impak besar ini. Terima kasih Puan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Azwar bin Hussein, KPPD, PBD Bangsa Pudu atas kepercayaan beliau kepada kami untuk melaksanakan projek rintis VOC buat pertama kali. Terima kasih Tuan. Kami juga mengalu-alukan kehadiran knowledgeable others yang terdiri daripada pegawai-pegawai hebat dari BSTP, BPG, BPK, BPSH dan Jabatan Nazir. Kami juga amat berterima kasih dengan kehadiran pengarah, wakil-wakil pengarah khususnya Encik Abdul Aziz bin Hashim, TPSP, JPN WPKL yang telah memberikan sokongan dan keyakinan kepada tim VOC PPD Bangsa Pudu, pegawai-pegawai JPN, KPPD dan timbalan-timbalan PPD khasnya Puan Nohana yang menjadi backbone kepada kami, rakan-rakan SIC Plus, pengetua dan guru besar dan rakan-rakan guru yang dihormati ke dalam sesi GM, PLC, VOC, JPN, WPKL pada pagi ini. Tanpa membuang masa, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Natrah kerana beliau sanggup menyahut cabaran sebagai guru VOC dan telah berjaya menyempurnakan amanah tersebut. Syabas Cikgu. Dah separuh lega kan Cikgu. Dengan ini, saya mempersilakan Cikgu Natrah binti Talib dari SK Desa Pandan untuk berkongsikan refleksi beliau berkaitan pengajaran tadi. Silakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Faizah. Okay, pertama sekali nak minta maaf lah, saya pun tak tahu apa nak tag siapa yang ada dalam ni kan. Okay, so saya pun tak maaf ya Puan. Okay, so untuk yang ini saya rasa Alhamdulillah lah sebab rasanya saya pun dapat mengadakan PDPR dalam tempoh masa saya rasa ngam-ngam tadilah sejam. Okay, kehadiran murid pun agak saya pun tak sempat nak cek betul-betul kehadiran tadi. Saya tengok ada dalam dekat 30 jugalah. Okay, nanti saya akan cek semula balik. Okay, kerjasama murid pun agak amat bagus hari ni. Macam aktiviti kumpulan pun dia orang laju buat. Selalunya memang lama saya akan ambil masa. Okey, mungkin bahan yang saya disediakan tu mungkin membantu murid lah, boleh buat dengan lebih cepat. Okey, Alhamdulillah. So saya pun rasa ni pandangan saya lah, maksudnya dari step ke step yang apa aktiviti yang saya buat tu berjalan dengan lancar. Murid pun bagi kerjasama yang walaupun yang aktif tu yang orang yang sama je kan. Kalau Puan boleh tengok tadi, orang yang sama je, email 2-3 orang tu je, Elisha apa semua. Okay, dia memang daripada dulu lagi sama dia je lah. Okay, orang lain je ni suka taik-taik apa semua macam tu, jenis yang malu-malu kot. Okay, aktiviti pun okay. So cumanya saya mungkin tak sempat lah tadi nak cek semua. Okay, saya akan semak kemudian saya akan bagi, boleh maklumkan balik lah pada Puan. Cumanya nanti budak saya akan feedback balik dekat kelas Telegram lah ataupun dengan kelas GC saya. So secara keseluruhannya saya rasa saya berpuas hati lah dengan saya punya PDPR tadi lah. So apa yang kurang tu daripada saya lah. Yang lebih daripada Allah SWT. Dan yang paling banyak terima kasih sekali pada Puan Guru Besar saya dan yang paling penting sekali Puan Faizah yang paling banyak membantu saya. Memang banyak sangat membantu. Thank you Puan. Sebab budak saya. Okay, thank you juga pada Puan Maznah. Puan Maznah ada ni. Okay. Thank you. Tu je rasanya, tak tahu lagi cakap apa. Okey Puan, tu je. Okey, syabas Cikgu, terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Suria, Puan Hajah Suria untuk meneruskan. Terima kasih Puan Hajah Faizah. Majlis merakamkan terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Natrah atas refleksi dan sesi PDPR sebentar tadi. Jadi setelah mendengar perkongsian refleksi daripada Cikgu Natrah, saya buka sesi ini kepada peserta VOC
untuk memberikan respon atau maklum balas berkaitan RPH dan berfokuskan pengintegrasian teknologi dan pentaksiran bilik darjah. Ada dua cara di mana cikgu boleh ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh memberi maklum balas. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang raise hand dan memberi respon ataupun mengemukakan soalan secara lisan. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh nyatakan, perlu nyatakan nama penuh, nama sekolah ataupun dari mana sebelum memberikan respon. Saya suka mengingatkan para peserta bahawa maklum balas kita ini bukanlah dalam bentuk pencerapan tetapi lebih kepada berfokuskan RPH dan bagaimana kita nak melakukan penambahbaikan terhadap RPH tersebut. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menggunakan ruangan question and answer yang bukan pada ruangan chat untuk memberikan pendapat dan maklum balas secara bertulis. Sama juga, tuan-tuan dan puan-puan perlu nyatakan nama penuh dan nama sekolah ataupun nama lokasi tuan-tuan dan puan-puan. Dalam soalan-soalan berikut, kita buka kepada pakar-pakar yang ada bersama-sama dengan kita daripada BPK, BPSH, Jabatan Negeri, daripada BSTP sendiri untuk memberi jawapan atau membuat penjelasan. Jadi kita sangat bernasib baik pada hari ini kerana kita mendapat bimbingan terus daripada pihak yang berautoriti. Baik, saya bukalah sesi ini kepada sebarang soalan ataupun maklum balas daripada pihak penonton, daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Boleh saya mula? Silakan. Dari perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah ya Cikgu Natra atas kesudian dan juga pelaksanaan PDP secara dalam saya rasa menarik. Saya nampak murid-murid aktif dan inilah satu cabaran bagi guru-guru dalam melaksanakan PDP adalah talian is how to keep them engaged and interested in the learning process. So saya rasa Puan Natra telah berjaya to keep them engaged with the lesson. So tanya saya ucapkan. Yang kedua, saya nampak saya ini pujilah kesanggupan Puan Natra to proses. Ya, sebab saya sering mendapat maklum balas bahawa guru-guru yang agak berusia agak sukar untuk menerima perubahan-perubahan, especially when we talk about learning using technologies ya. Saya pun memang masuk dalam kategori yang dah berusia lah kan. Dah 59 tahun. Tapi saya tabiklah kepada Puan Natra because you go against all odds, you're willing to do it and you challenge the process and you dapat menyediakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang begitu baik sekali. Dan saya nampak kemungkinan dari segi pentaksiran bilik darjah tu saya nampak cikgu dapatlah mendapatkan sikit feedback lah daripada murid-murid. Yang penting yang cikgu sebut tadi, there are students who are yang kurang aktif berbanding yang lain. Perhaps we can work on that bagaimana kita nak elicit more feedback from them. Dan di sini juga kita dapati bahawa murid-murid sebenarnya they are very good in using technology. Ya, kadang-kadang ada cikgu yang rasa gusar and the students assimilate or be able to use technology effectively. Tapi kita nampak di sini sebenarnya anak-anak ni kadang-kadang dia lebih canggih daripada kita guru. They have the knowledge, the skills and the correct mindset to engage in digital technology. So tahniah, saya tak nak cakap banyak sebab saya rasa kita beri peluang kepada orang yang lebih pakar daripada saya dari segi BBD ataupun dari segi yang sebagainya. Only thing saya hanya nak mention sikit pada Puan, kalau kita minta budak untuk ambil gambar bendera, pastikan bendera itu betul. Nampak remeh tetapi contohnya bendera yang dipanggilkan ada yang tak cukup 14 jalur dan ada juga dia mesti bawah atas tu merah, bawah putih.
Kita kena be very careful of that. Sebab saya pun pernah ditegur apabila poster saya menggunakan bendera yang tak cukup jalur dan tak betul. Maksudnya atas putih bawah merah. So when we talk about flag ataupun bendera, dia membawa satu makna yang besar pada negara, so dia to teach them to use the correct bendera lah. Tetapi kadang-kadang bendera tu dia tak lengkap, it's okay. But if you want to pamer bendera yang lengkap, make sure that it is correct. Itu sajalah yang saya nampak. Tadi sebenarnya tak ada salah puan. Hanya murid-murid tu mungkin perlu diingatkan. Bila kita menggunakan bendera kita, make sure that it is correct lah. Itu saja daripada saya. Saya buka kepada yang lain pula. Okey, terima kasih Puan Magnah, pengarah BSTP kita yang juga merupakan pakar PLC. Jadi Puan Natrah bertuah mendapat sentuhan khas, maknanya terus direct daripada Puan Pengarah yang bukan senang kita nak jumpa ni. Terima kasih Puan. Jadi tahniah juga Puan Natrah yang telah membuktikan kepada masyarakat, kepada warga Malaysia bahawa kita orang tua bukan tidak boleh menerima teknologi, tidak boleh menerima transformasi, dan hari ini Puan Natrah telah membuktikan bahawa umur bukanlah pengukur untuk kita menguasai teknologi. Terima kasih. Tahniah Puan Natrah. Okey, kita ada daripada Putrajaya CM26 yang angkat tangan tadi. Dipersilakan Tuan. Ya betul, Cik Azmi kata time masih berbisa. Dipersilakan Putrajaya. Mic Tuan. Tuan tak buka mic. Mic Tuan masih mute tu. Tuan. Okey. Ada masalah mic. Tak apa, kita pergi kepada yang lain dulu sebelum kita balik kepada kita buka pada soalan yang lain. Kita beri peluang kepada Putrajaya betulkan mic dulu. Okey, betul. Jadi kalau kita buka soalan ataupun cadangan penambahbaikan daripada penonton-penonton yang lain, saya persilakan. Saya masih belum dapat soalan daripada ruangan question and answer dan dalam chat pun tak ada. So saya mohon respon aktif daripada para peserta penonton yang telah mengikuti PDPR Puan Natrah tadi. Okey, disilakan Encik Azmi Hamzah dari PSTP. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Tahniah kita ucapkan pada Puan Natrah kerana berjaya melaksanakan tugas yang agak besar pada hari ini. Mungkin Puan Natrah ni pun bayi-bayi saya juga, dia dah pencin dah ni. Okey, cuma saya nak bagi dari segi pandangan sikit lah. Kita ni cikgu kan, kadang-kadang bila kita cikgu, memang kita dah biasa bercakap dengan suara yang agak lantang dan agak kuat. Sebab kadang-kadang kita ni bila bercakap dengan orang lain, orang akan cakap, janganlah marah, dia kata. Kan? Macam cerita Piramli, aku tak marah. Nasihat dia kata kan. Jadi kadang-kadang perkara itu dah jadi satu kebiasaan sebagai seorang cikgu. Intonation ataupun intonasi kita bercakap tu kadang-kadang agak kuat dan sebagainya. Kita tak perasan sebenarnya kerana kita dah biasa. Kita dah berpuluh tahun mengajar, jadi kadang-kadang kita tak perasan. Tapi bila kita dalam keadaan situasi virtual yang macam ni, apabila kita online, kita dapat rupanya cakap kita ni kadang-kadang agak macam bunyi garang sikit. Jadi kalau dapat dalam kelas tu kita kena hati-hatilah. Takut nanti macam nanti mak bapak kata apa? Oi, garang je cikgu, dengar pun takut kan. Jadi kadang-kadang mungkin intonasi kita tu saja. Tapi walaupun saya rasa terbaiklah Puan Natrah. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Azmi atas pandangan tadi. Memang kita cikgu ni tak boleh nak lari. Kalau kita pergi kedai pun orang tahu kita adalah cikgu sebab mungkin cara kita bercakap, cara kita melontarkan
melontarkan suara itu orang tahu itu adalah suara cikgu. Terima kasih Cik Azmi atas cadangan. Saya persilakan Encik Rosdi Makno dari Putrajaya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara dan yang saya hormati Puan Maznah, pengarah BSTP dan juga rakan-rakan daripada bahagian dan JPN serta Cikgu Natrah lah. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniahlah, saya Rusdi bin Makno daripada bahagian pengurusan sekolah harian. Okey, sepanjang pemerhatian saya tadi, saya dapati bahawa penyediaan kepada PDP ini cukup baiklah, dan saya dapat lihat bagaimana perjalanan PDP itu dirancang dan digunakan sebaik mungkin dengan masa yang ada. Yang keduanya, saya dapati juga teknik penyoalan yang digunakan oleh guru juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid untuk menyatakan sebab dan seterusnya, memberi alasan dan sebagainya. Cuma apa yang saya harap dapat ditambah baik sikitlah. Kalau kita dapati cara murid menjawab tadi adalah secara beramai-ramai. Kalau cikgu boleh memanggil seorang nama ataupun beberapa orang, dan dalam semasa menjawab itu kita boleh nampak lebih jelas jawapan itu dengan baiklah. Sebab bila dia jawab ramai-ramai tu kita rasa macam agak terganggu dalam kelas lah kalau murid jawab terlalu ramai. Dan yang kedua, kita dapat lihat macam Cikgu Natrah cakap tadilah, ada beberapa orang saja murid yang aktif di dalam kelas tersebut, macam Amy dan sebagainya tadi. Cuma bila kita dah kesan perkara itu, apa yang saya rasa kita boleh cadangkan, cikgu juga sensitif dengan memanggil nama murid-murid lain yang tidak menjawab lagi ketika itu. Mungkin macam cikgu kata dia malu dan sebagainya. Bila kita menyapa murid-murid lain itu, mungkin mereka akan menjawab lah. Sebab dia rasa rendah diri, mungkin sebab rakan-rakan lain tu dah mula menjawab, dia rasa takut salah dan sebagainya. Itu ada dalam kalangan murid lah. Okey, jadi itu antara yang mungkin boleh ditambah baik lah, sebab cikgu dah buat yang terbaik dah. Cuma untuk jadi lebih baik tu kita nak, orang kata nak sempurna tu susah juga, tapi dalam keadaan kelas kan. Okey, kemudian dari segi pelaksanaan PBD lah, saya dapati cikgu merancang PBD tu dengan cukup baik. Ada aktiviti yang dikemukakan itu secara individu, yang mana cikgu main game tadi yang siapa cepat sampai ke penamat tu tadi, dan juga cikgu ada juga aktiviti secara berkumpulan yang mana melibatkan kumpulan menyusun bendera sehingga dapat selesai itu. Dan yang terakhir juga cikgu ada meletakkan tugasan individu balik, iaitu dengan menamakan bendera-bendera di Asia Tenggara, nama negara dan bendera. Dan akhirnya cikgu tinggalkan dengan pengukuhan dan pengayaan, iaitu apabila cikgu meminta murid mereka bendera mengikut kekreatifan mereka. Itu adalah tugasan projek yang cikgu dah bagi. Kalau kita lihat, cikgu telah menggunakan pentaksiran bilik darjah tu dengan pelbagai cara. Jadi kita dapat lihat dalam pentaksiran bilik darjah tu, cikgu dah boleh menilai murid cikgu sepenuhnya semasa pembelajaran tajuk bendera Malaysia inilah. Jadi nampak di situ dari segi penyediaan bahan untuk pentaksiran tu, cikgu dah cukup terancang dan teliti lah. Saya rasa cukup baik sangat, dan dalam keadaan virtual macam ni, itu adalah yang terbaik lah bagi saya. Dan cuma kita nampak kemungkinan dalam konteks kita menyediakan bahan itu, saya dapat lihat keseronokan murid itu menjawab. Kita dapat lihat dia berlumba dan sebagainya. Ini adalah skill lah dalam keadaan macam semua yang cakap lah. Cikgu Natrah adalah lebih senior lah pada saya rasa. Jadi kemahiran cikgu menggunakan aplikasi semasa pentaksiran itu, saya cukup kagum lah, dan saya rasakan ucapan tahniah lah. Mungkin ini boleh dijadi contoh kepada guru-guru yang lain lah. Itu sajalah daripada saya, Rusdi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Rusdi yang telah mengemukakan pandangan berkaitan dengan pelaksanaan PBD. Jadi kita lihatlah daripada RPH yang telah dikongsikan, Cikgu Natrah telah melaksanakan PBD daripada
tahap 1 sampailah tahap 6. Jadi saya juga suka nak maklumkan bahawa dalam ruangan chat juga ada komen daripada Dr. Rosnani Kaman dan Encik Azizi yang menjelaskan tentang nada suara guru tadi yang diutarakan oleh Encik Azmi, bahawa nada itu sudah menjadi kebiasaan seperti mana yang saya maklumkan tadilah. Seorang guru itu dah jadi kebiasaan untuk dia nak lontaran suara itu. Okey, terima kasih Dr. Rosnani dan Encik Azizi. Jadi sebelum saya persilakan dari Putrajaya, suka saya ingatkan bahawa fokus perbincangan kita selain daripada PPT ialah kita nak tengok juga RPH yang telah digunakan untuk kelas PDPR pada hari ini. Okey, saya persilakan Putrajaya, dari Putrajaya. Ya Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Masna Abu Bakar selaku pengarah BSTP serta ahli nak kata ahli sidang ahli sidang VOC pagi ini. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan tahniah dan syabas kepada Cikgu Natrah binti Talib atas kelas hari ini. Sangat baik. Saya paling suka tengok apabila cikgu merancang. Saya nampak cikgu buat perancangan sangat teliti. Yang pertama saya fokus kepada student engagement. Saya sangat tertarik dengan pelibatan murid yang dari awal sampai akhir mereka terlibat. Kita tak boleh nak pastikan berapa orang bilangan terlibat tu, tetapi yang saya nampak cikgu sudah merancang pelibatan murid dari sejak awal lagi semasa cikgu sebagai perancang 4.1, guru sebagai perancang dalam SKPMG 2. Tahniah dan syabas. Saya juga nak ucap tahniah dan syabas kepada pengurusan masa cikgu. Sangat tepat, efektif. Saya ikuti segala langkah yang cikgu susun. Walaupun biasanya kita tak buat seperti ini kan. Tapi alhamdulillah untuk tujuan hari ini memang macam inilah RPH yang patut kita sediakan, yang patut cikgu sediakan supaya kita nampak sifat-sifat ansur maju dari satu tahap ke satu tahap, dari satu peringkat ke satu peringkat, atau cikgu tulisin satu frasa ke satu frasa, sehinggalah akhirnya daripada permulaan, pengembangan dan kepada penutup. Tahniah dan syabas sekali lagi. Dan saya juga dapati cikgu tak lekang untuk mengucapkan tahniah syabas. Very good, bagus ya. Ini kata-kata semangat yang kita, sebagai manusia biasa kita memang nakkan benda ni. Bohonglah kalau saya kata siapa pun tak payah pujilah, tak payah cakap terima kasih. Betul tak Cikgu Natra? Betul kan? Walaupun sepatah 10 patah perkataan je terima kasih ya. Kita memang manusia biasa macam tu. Dan saya lihat cikgu tak lekang di bibir cikgu ucapan terima kasih ya, bagus, tahniah bagus. Murid dah buat baik dah ya, cikgu pun dah buat baik sangat. Yang ketiga yang keempat saya nampak cikgu memang seperti Dr. Rosti sebut tadi, penggunaan aplikasi yang sangat baik. Saya respect. Ada pelbagai aplikasi yang cikgu guna dan semua itu memang boleh mengujakan murid-murid. Saya tak kata cikgu je lah. Kalau kita pun memang mengujakan juga kan. Nak suruh kita buat pun belum tentu boleh buat. Buat tiba-tiba nak online dalam talian tak jadi kan. Tapi alhamdulillah hari ini jadi cikgu. Keseluruhannya saya suka juga, saya lihat juga ada pentaksiran sudah berlaku dan kita boleh lihat TP-TP yang cikgu letakkan dalam RPH. Sangat terancang dan nampak TP itu dari TP 3, 4 dan sebagainya lah. InsyaAllah apabila murid dapat menyiapkan tugasan nanti, mungkin ada beberapa orang atau mungkin barangkali semua boleh memperoleh TP 6. Tahniah dan syabas sekali lagi Cikgu Natra. Baik, saya suka menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada RPH yang disediakan. Mungkin saya nak tanya 1-2 soalan Cikgu Natra ya. Bagi penyediaan RPH hari ini minggu yang keempat. Minggu yang keempat untuk bulan September, biasanya kita ada penerapan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Boleh saya tahu Cikgu Natra, ada tak unsur itu diterapkan dalam RPH yang disediakan hari ini? Sila. Okey, kalau tengok terima kasih pada Cik. Okey. Kalau ikutkan dekat sini tak adalah pula saya tulis, cuma yang tadi semasa lisan tadi saya terapkan unsur sivik itu contohnya kena menghormati lah, contohnya menghormati bendera negara lain. Okey. Sebab selalunya dalam sejarah ni dia macam dia kan dah ada nilai dia. Okey, dia ada nilai dia. Memang ada nilai yang K tu, nilai setiap kali kita ada bergantung pada subjek tajuk tu lah. Cik.
Okey, terima kasih. Mungkin saya kongsi sikit Cikgu Natrah dan kawan-kawan semua. Untuk pendidikan civic ni, kalau kita lihat dia dah tetap modul exemplar tu yang dibekalkan oleh BPK. OP tu kita dah khususkan. OP yang pertama fokus pada pengetahuan. OP yang kedua kita fokus pada sosial emosi. Dan OP yang ketiga kita fokus kepada tindakan. Saya nampak yang pertama kedua tak ada masalah. Pengetahuan dan tindakan tu ada. Tapi sosial emosi sikit yang kita minta, mungkin Cikgu Natrah boleh penambah baik sekali, minta murid zahirkan emosi dia. Dari segi perkataan ada. Misalnya tadi apa sebab kita nak kibar bendera, ada yang tulis semangat cintakan negara kan. Tapi kita nak biar dia zahirkan secara lisan untuk mempamerkan emosi dia. Saya ingat itu sebagai satu mungkin tambah baik. Tapi apa-apa pun secara keseluruhan saya bangga, saya respect Cikgu Natrah binti Talib telah buat yang terbaik. Dan insyaAllah ambillah mana yang baik, yang kurang tu saya minta maaf kalau ada kelemahan daripada diri saya sendiri. Syabas, tahniah. Apa lagi nak cakap ya? Itu saja. Terima kasih. Dan insyaAllah buat lagi yang terbaik. Terima kasih. Tahniah. Thank you. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Saya Akhiruddin Awang. Saya dari Putrajaya. Minta maaf. Pandangan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Akhiruddin, pegawai SISC Plus Sains Sosial dari Jabatan Pendidikan Putrajaya. Terima kasih atas komen untuk penambahbaikan. Jadi terima kasih juga telah menyentuh tentang RBH dan PBD seperti mana yang kita harapkan. Dan, kita memang mengharapkan ada lagi komen-komen berkaitan dengan RBH di mana yang telah disentuh seperti yang disentuh oleh Tuan Haji tadi tentang pengurusan masa, adanya unsur-unsur angsur maju daripada aktiviti pertama sehinggalah aktiviti penutup, dan kita juga tidak lupa penerapan nilai-nilai civic seperti mana yang telah ditetapkan pada minggu keempat. Terima kasih Tuan Haji. Baik, untuk makluman semua, ruangan question and answer telah pun dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang ini juga dipersilakan untuk mengemukakan soalan dan pandangan menerusi ruangan tersebut selain daripada kita kemukakan secara lisan. Dipersilakan jika ada lagi maklum balas ataupun daripada pertanyaan. Pak Surya, Assalamualaikum Pak Surya, boleh bagi peluang sekejap pada saya? Ya, ini Puan Mahiran, Guru Besar SK Desa Pandan. Dipersilakan Puan Mahiran. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Yang dihormati Puan Mazna, pengarah BSTP, rindu kami warga KL kepada Puan Mazna ya, yang pernah bersama-sama di Bangsa Pudu dan pengarah WPKL, dan sebenarnya saya nak ucapkan secara peribadi ucap tahniah kerana Puan Maznah lah yang banyak memberi sokongan semasa kita menjalankan program Open Classroom ya di SKD Sepandan. Kalau Puan Maznah masih ingat lagi ya, bersama dengan guru-guru ya. Terima kasih kepada semua pegawai-pegawai yang bersiaran pada hari ini. Saya Puan Mahiran binti Abdul Halim, Guru Besar SKD Sepandan, sebuah sekolah yang mengikuti program sekolah amanah iaitu program transformasi pendidikan KPM. Dan untuk makluman seperti yang Puan Surya dan Puan Faizah sendiri maklumkan, memang benar Puan Natrah merupakan guru, salah seorang guru yang terbaik di SKD Sepandan yang boleh saya katakan 4 series, dalam kalangan 4 series. Ya, sama macam Puan Mazna kata, saya sendiri dah 50-an, kita macam bila teknologi ni kita dah sebutkan makanan kita pada waktu ini. Tapi guru-guru dan juga saya percaya rakan-rakan guru besar sendiri ya, kita menyambut apa yang diberi ataupun dalam keadaan sekarang ini. Dan alhamdulillah di SKD Sepandan saya lihat guru-guru saya semasa kami menjalankan learning walk, menjalankan PDPR menggunakan aplikasi-aplikasi seperti yang ditunjukkan oleh Cikgu Natrah pada pagi ini ya. So terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Haji Azwar, Timbalan Pendidikan DPPD Bangsa Pudu, Puan Norhana, Puan Faizah, Puan Norma yang sentiasa memberi sokongan kepada guru-guru di sekolah saya untuk kita berkongsi amalan terbaik. Jadi saya memang mengikuti daripada awal. Juga saya mohon maaflah bagi pihak sekolah sekiranya ada kekurangan yang berlaku, dan terima kasih atas
perbincangan tadi, penambahbaikan kepada guru saya, dan sebenarnya saya dah minta semua cikgu-cikgu dan rakan-rakan guru besar hari ini untuk melihat program kita supaya kita dapat berkongsi supaya lebih ramai lagi, terutamanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini ada guru-guru yang boleh berkongsi tentang kelas terbuka maya ini. Berkaitan dengan murid-murid, memang kita nampak respon tu ada, cuma nak on kamera tu Puan Mazna, budak-budak ni nak menggalakkan mereka nak on kamera tu, nak kena cari macam mana pendekatan supaya suasana tu di sekolah tu taklah nampak jauh sangat. So terima kasih sekali lagi kerana memberi kepercayaan kepada SK Desa Pandan. Saya serahkan semula kepada Puan Suria. Okey, terima kasih Puan Mahiran. Terima kasih juga atas kerjasama membenarkan kami mencuri sekejap Puan Natra sehingga merealisasikan program kita pada hari ini. Jadi saya serahkan sesi seterusnya kepada rakan Puan Hajah Faizah. Setakat ini kita masih lagi menunggu kalau ada maklum balas daripada sidang video ini untuk kita kemukakan. Boleh tak saya nak tambah sikit, ia berkaitan dengan PLC lah. Silakan Bu. Hasrat saya, agenda ni tak habis kat sini. Pada guru-guru yang mengikuti VOC ini adalah simulasi dan juga PLC yang boleh dibuat di sekolah masing-masing. Sebab bagi saya, kalau kita nak transform satu generasi, we have to transform the classroom first. Dan siapa yang lebih afdal dalam ini adalah guru-guru sekalian. So, dalam PLC, seperti yang saya fahamkan, RPH ni bukan dibuat seorang oleh Cikgu Natra. Dia dibuat oleh sekumpulan guru. So, saya nak ucapkan tahniah juga kepada guru-guru yang sama-sama berkolaboratif untuk menghasilkan RPH ini dengan bantuan knowledgeable others daripada SIC Plus. So, di sini kita lihat ini yang nak diterapkan dalam professional learning community, iaitu budaya kolaboratif dalam panitia. Kita tak nak cikgu susah seorang-seorang atau cikgu rasa macam dia berseorangan dalam menghadapi cabaran pendidikan digital ini. So melalui pada hari ini, kepada cikgu-cikgu yang mengikuti boleh buat di sekolah masing-masing. Jika ada masalah untuk melaksanakannya, boleh rujuk kepada SIC Plus dan juga PPD masing-masing berserta dengan rakan-rakan how you going to do it. Jadikan dia sebagai satu budaya di sekolah untuk melaksanakan VOC ini secara berkala. Kita tak nak membebankan guru, tetapi sebenarnya this is not beban. Ini adalah satu a way forward of upskilling diri kita. Dan saya rasa SIC Plus boleh membantu guru-guru untuk melaksanakan VOC ini, dan juga boleh juga, dan saya dah maklumkan dalam pertemuan sebelum ini, kita akan berikan senarai nama The 5 Influencers. Why do I need to add The 5 Influencers dalam sebagai knowledgeable others? Sebab kita nak tengok pada pengintegrasian teknologi itu. So kalau kita buat dulu, kita buat PLC, kita tak ada yang pakar dalam ICT kan. Sebab dulu tak perlu, dalam keadaan digital learning yang sekarang ni, we need to have help from The 5 Influencers. So kita akan bagi senarai nama The 5 Influencers ini dan boleh diminta untuk membantu. So Puan Natra pun boleh juga mohon untuk jadi The 5 Influencers, ya. Boleh mengikuti kursus-kursus certified yang diberi oleh DSTP. Kita ada dua, satu adalah Google Innovator dan satu lagi MIE, Microsoft. Dan ini adalah sertifikasi bertaraf dunia. Kalau anda dapat sertifikasi itu, ia adalah bertaraf dunia. Tapi saya nampak pada hari ini Puan Natra telah berjaya menaikkan global mindset anak-anak murid. Dikaitkan dengan, saya berhasrat selepas ini kita akan buat VOC dengan Korea. Sebab PSTP ada link dengan Telkom Korea, dan kita akan cuba tengok macam mana pula cikgu di Korea mengajar. So it could be a very good sharing experience because we need to elevate our global mindset. Dan kita carilah cikgu-cikgu lain di Finland, even di Singapura dan untuk itu kita akan laksanakan Google Professional Learning Community dalam The 5 melalui Google Currents.
Maksudnya kita akan bentuk professional learning community dalam Delima. Di situlah kita akan duduk, berbincang, belajar sama sendiri dengan kepakaran yang menyeluruh. Pakar daripada BPK, daripada BPG, daripada Jemaah Nazir, daripada sektor perintegrasian, daripada Delima Influencers, dan cikgu-cikgu juga boleh minta Delima Influence ni datang untuk khusus-khusus di sekolah masing-masing secara maya, online kan dah mudah untuk bantu bagaimana perintegrasian teknologi itu dapat dipertingkatkan. Jadi itulah saya nak add sikit lah sebab I need to terangkan sikit kekuatan PLC itu sendiri, ya. So guru-guru jangan lupa laksanakan di sekolah, ya, dan kita akan perluaskan lagi VOC ini kepada negeri-negeri lain dan PPD lain, insya-Allah, ya. Terima kasih Puan Mazna. We are looking forward untuk pergi ke peringkat antarabangsa, which is very good. Okay. Pada permulaan masa kita buat PLC, bagi pihak PPD kami telah melibatkan ada 3 orang guru daripada sekolah lain bersama-sama dengan Cikgu Natra, iaitu Cikgu Shahnaz daripada SK Taman Maluri, Cikgu Cik Sulaila daripada SK Taman Desa, dan juga Cikgu Nur Faizah daripada SK Bandar Baru Seri Petaling 2. Jadi bersama-sama pada peringkat awal kami berbincang mengenai DSKP dan tajuk yang perlu mengikut RPT dan apakah tajuk yang akan diajar pada minggu tersebut. Dan bersama-samalah PLC yang akan melakukan dengan cikgu-cikgu ini, dan Cikgu Natra sendiri ada PLC-nya di sekolah sendiri bersama-sama dengan guru-guru sejarah untuk melihat, orang kata dia punya bagaimana apabila dijalankan, adakah feasible ataupun tidak, praktikal ataupun tidak. Jadi semua ini kita telah bersama-sama untuk menghasilkan satu RPH yang boleh dikatakan praktikal, insya-Allah. Dan Cikgu Natra sepatutnya berasa sangat berpuas hati dengan ucapan-ucapan tahniah daripada cikgu, daripada peserta sidang video kita. Dan tadi Encik Rusdi ada menyebut tentang murid-murid yang menjawab secara beramai-ramai. Mungkin ahli-ahli yang ada dalam sidang video ini ada pengalaman bagaimana cikgu melakukannya dalam kelas atau melaksanakannya dalam kelas cikgu. Bolehlah dikongsikan, ya, dalam sesi ini. Okey, kita tunggu soalan-soalan ataupun cadangan-cadangan daripada peserta. Saya nak respon tentang how do you manage feedback from students lah. Kalau secara semuka, we have this collaborative learning yang mana murid akan letak dia punya chip tu kan. Once they finish their chips, they are not allowed to ask any questions. This is to allow other students to answer questions kan. Mungkin kita boleh buat virtually. Chip tu tak boleh nak tunjuk kat cikgu, maybe it could be online. So kita nampak dah berapa chip budak tu ada lagi. Kalau tidak kan, the same boy will answer the question. And also we might want to give macam credit for those who answered. Contohnya bila dalam PVD, we can give tahap how they respond kan. So kita kena galakkan. Meaning apa kind of penghargaan yang kita boleh bagi kepada budak-budak. Saya ingat 2 minggu lepas saya ada buat kursus bersama dengan pelajar-pelajar B40 menggunakan iPad sebab mereka dapat iPad daripada Yayasan Petronas melalui tabung cerdik. So it's quite interesting to listen to their suggestion. Antara suggestion mereka, cikgu, tak boleh ke bagi sijil penghargaan kepada kami yang 100% hadir online? Dulu kita bukan main kan bagi sijil 100% kehadiran kat sekolah, tapi kita lupa yang hadir 100% online ni, setiap kali cikgu buat online dia hadir, perlu diberi penghargaan. Ni murid datang pada murid ni. So we should start give that kind of penghargaan. Dari situ, dari segi questioning teknik, kita kena ajar budak-budak jangan jawab sekaligus. Saya nampak masa saya berada di Finland, apa dia buat? Dia guna parking lot tu. Dia pose a question. Dia tak
cikgu tak tanya. Kadang-kadang cikgu tanya lisan, kadang-kadang dia pose a question. So dia nak semua budak answer the question secara bertulis. Kalau kita pakai ICT, post dia answer on the board. Okay, lepas tu cikgu tak kata ni betul, ni salah. Tak. Dia minta semua murid tengok jawapan tu dan dia guna kemahiran berfikir aras tinggi, dia akan tanya kepada murid, what do you think of the answer? Can you give an opinion of Alice punya answer? Can you give an opinion about Jack answer? Do you agree? Do you not agree? Dia tak ada contoh, okay betul, betul. Dia give an option. Agree to disagree is part of diverging learning. So kat situ kan dia semua post answer. Lepas tu dia tanya pula lagi, which one do you think you agree with? Why? So that comes with rationalization. So kita telah mencungkil lagi kemahiran berfikir aras tinggi. Itu kita boleh buat dengan teknologi. So kalau kita selalu guna soalan lisan, those yang auditory yang those yang aktif dia akan auditory, dia akan bercakap. Tetapi yang intrapersonal tu dia akan diam. Ya, sebab kita ada banyak berbagai kaedah pengajaran. So tekankan pada guru-guru yang ada di sini, sepanjang pengajaran kita mesti faham the way the student learn. They are not the same. So ada 4 cara kaedah belajar, dia auditory learners, kinesthetic learners, visual learners and also read write. So ketika 4 kategori ni ada yang suka read write, ada yang suka dengar, ada yang suka tengok. But how do you naikkan dia punya bakat di situ untuk dilihat dari segi feedback dia. So that's my pandangan saya lah. Betul Puan. The best pandangan daripada cikgu. Saya tak dengar pandangan daripada cikgu sendiri yang hadir. I want kind of feedback from them. Ya, silakan cikgu memberikan. Ada wakil guru yang bertanya. Ini kuat segala Bapak bagi kat sini ke? Dia kata dia bangun lain ni saya. Bang lu takut. Tak apa tu. BSTP Encik Helmi. Matikan mic, mute kan. Kan nanti semua rasa BSTP luar ni. Okay, kalau ada tuan guru, at least one before we conclude, I need to know apa pandangan dan juga fikiran guru terhadap program, terhadap pembelajaran tadi ataupun apa-apa soalan yang mereka nak tanya. Because that is what PLC is about. Bukan kita hadir macam webinar dan kita isi dalam SPL dan kita keluar. That is not the intent of a BOC. You have to use it optimally untuk bertanya soalan. Okay, daripada seorang guru. Nampak macam Puan Jaswinda, ko. Okay, hi. Puan daripada mana? Hi, good morning Puan. I'm from SMK Seri Sentosa. Hi. Yes. Yeah. Okay, alright. Tanya Puan Natra memang best. Your lesson was memang very engaging. The students were very engaged with that. With the whole session, fantastic. Something that I liked on what you did. Saya suka bahagian yang mana Puan Natra memang suruh mereka what do you call this? Mereka bendera sendiri. So I really like that part of that which can be used for project and they can come up, they can explore biar mereka let go, you know, the talent yang ada kadang with the explore with what capabilities yang mereka ada. So I really like that part. Thank you. Puan Jasminda, so memberi motivasi lah pada Cikgu Natra. So we support each other, teachers. I'm still a teacher, so we support each other, bukan kita jatuhkan satu sama lain. It's a good attitude, Untuk makluman semua, Puan Jasminda akan melaksanakan VOC esok insyaAllah untuk subjek bahasa Inggeris tingkatan 5. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh tunggu esok Puan Jasminda. Okay, maybe akan ada. So itulah. So back to you, Pak Izal or Dr. Surya. Ya Puan. Baik, mungkin kita boleh dapatkan pandangan daripada Mr. Loga, guru cemerlang sejarah.
tentang sesi PDP tadi? Saya nampak ada Mr. Loga dalam sesi ni. Kalau Cikgu Loga boleh bagi sedikit komen. Puan, tadi saya tak mengikuti PDP. Saya dengar pun dalam 5 minit saja. So memang sukar, tapi saya nampak PDP masa tu yang ditayangkan bendera dan sebagainya. Okey, di mana guru tadi tu memang tanya tentang apakah bentuk bendera kita, mirip kepada negara mana dan sebagainya. Itu saja slot yang saya dah ikuti. So memang sukar untuk saya beri komen, okey, kerana saya ada PDP tadi. So sambil menyelam minum air kan. So saya pun just drop just for a while only. So memang sukar untuk saya buat judgement. Terima kasih Mr. Loga. Terima kasih. Okay. Tapi interesting lah, memang walaupun sekejap saya tengok 5 minit tu, komitmen pelajar tu saya nampak memang bagus. Mereka tunjukkan itu dah menunjukkan PDPR tu memang dah berjaya dah. Pelajar tu tunjukkan komitmen mereka tu. Itu memang cikgu, saya ucapkan tahniah kepada cikgu berkenaan. Okey, terima kasih cikgu. Ada tadi somebody raise their hand. Apa tu? Google Content Manager. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya masuk dari awal tadi dan tahniah Cikgu Natira dan pelajar 5 Baiduri. Sebenarnya saya bukan saya. Puan, boleh perkenalkan diri tak Puan? Oh sorry, saya Cikgu Cikgu Samsuria dari SK Ranca-Ranca Wilayah Persekutuan Labuan, dan terima kasihlah kepada sebab saya salah seorang daripada the 5 influencer yang baru dapat latihkan, dan saya sangat-sangat tahu dah ada seorang, cepat target dia nanti lepas ni. Okey, memang Jabatan Wilayah Persekutuan Labuan dah cop saya dah. Memang saya terlibat dalam kumpulan inilah. Okey, saya sangat tahniahlah saya ucapkan kepada Cikgu Natira. Saya cuma nak macam apa yang saya nampak tadi, saya dari segi ICT dia lah kan, di mana daripada pertama yang dia buat, yang ada dia buat budak kita nampak macam budak berlari tapi budak jawab soalan kan. Dia sangat menarik lah aktiviti tu tadi, di mana budak berusaha untuk mendapatkan jawapan 5 soalan tu tadi. Cuma kalau dapat kita tunjukkan soalan tu untuk yang macam kenapa yang salah tu tadi. Maksudnya PBD di sana tu kalau sempat dibetulkan, at least kena tadi saya nampak Puan cakap tadi yang warna hijau tu semua betul kan. Yang ada yang bawah-bawah tadi, yang ada yang salah tu, geng-geng yang salah tu. Yang geng-geng yang salah tu maksudnya mungkin saya rasa Puan akan buat kemudian, sebab kita faham dari segi masa kan, dari segi masa. Betul, tak apa. Kita memang nampak dekat bawah tu ada yang salah tu. Maksudnya memang PBD tu nanti Puan akan dapat buat lah kan untuk mengesan yang salah tu. Okey, saya suka sangat 5/5 tu. Kalau 5/5 tu memang objektif dah tercapai dah. Yang geng-geng tu dah dapat dah TP tu, dah lepas dah. Okey, lepas tu aktiviti yang kedua yang berkumpulan tu. Yang berkumpulan tu tadi sebenarnya sangat menarik. Cuma kan kalau macam Puan pengarah cadangkan tadi, kumpulan lain semak kumpulan lain punya. Maksudnya PBD di situ, maksudnya kumpulan yang seorang tadi, sebab saya kesian tengok cikgu tadi sikit baca buku. Kalau cuba bayangkan kalau kumpulan lain yang tolong semak, dia lebih mudah. Maksudnya okey, sekarang bila macam kumpulan tu akan semak lah, semak kumpulan yang satu lagi, jadi kerja cikgu pun kurang sikit. Maksudnya rakan sebaya, penilai rakan sebaya kan. PBD yang ya, sebab PBD kan. Jadi automatically sebab ada 2 kumpulan tadi, saya nampak ada satu tu ternak balik. Puan cakap yang ni kena ubah balik. Sebab kalau kumpulan lain yang betulkan tadi, memang cepat tu diorang kesalahan tu. Okey. Lepas tu yang aktiviti yang tarik drag tadi tu, kalau nak lebih best kita nak berpusatkan murid, biar murid yang drag, yang bendera tu tadi tu, yang bendera yang dengan negeri tu mula-mula tu, biar kita tengok murid yang drag dulu, dia drag dia betul ke tak.
Jadi kita nampak dekat situ, oh tak semua murid kita ni menguasai lagi. Baru kita tanya pendapat murid yang lain. Tapi aktiviti dia memang sangat menarik. Saya sangat suka dan saya sangat bertahan sampai ke hujung. Kalau saya dalam murid cikgu tadi pun, saya pun akan, memang saya akan apa orang cakap, tetap setia lah. Okey, tahniah cikgu. Itu saja dari saya lah. Thank you atas pandangan. Aplikasi dia memang sangat bertepatan dengan objektif yang nak, kriteria yang nak dicapai. Kita nampak dengan jelas. Okay, terima kasih. Macam ni yang saya nak dalam sesi refleksi. Contoh macam Puan Syam is a dilemma influencer. So dia boleh bagi tips kepada guru-guru how to enhance on the technology part. Kan? Ada satu yang saya lupa sebut. There's another thing that we can do, especially for sejarah. Kalau kita lihat ya, masa saya pergi Finland, dia ada apa dikenali sebagai extended learning environment. Maksudnya diaplikasikan kepada dunia sebenar. Okey, sekarang ni budak mungkin tak dapat nak pergi secara semuka. We can still do it menggunakan TikTok. Dia boleh buat interview, dia masukkan lagu, dia ceritakan tentang perhayatannya kepada negaranya. So it's a very short video dan boleh dipertandingkan dalam kelas. Cikgu bolehlah bagi hadiah kepada taklah mahal-mahal. So this is an extended learning environment. Sebab kita nak bawa budak kepada digital fluency tu, dia mesti ada innovation, creativity dan juga nilai kan. So all that would encompasses what you mean by digitally fluent. So boleh buat juga itu extended. Maksudnya bagi dia projek di luar PDP to come up with that kind of learning lah. So mungkin that can be done lah. Ada satu saya nak tambah lagi Puan, saya lupa tadi. Saya ada catat di mana Puan Natirah ni dia sangat fleksibel dan menggalakkan kreativiti murid. Sebab masa yang aktiviti Jamboard tu tadi, budak tu bila buat, budak tu tukar format dia, budak tu tukar cara dia, dia ada setengah guru dia akan reject tau. Dia nak tapi Cikgu Natirah tadi dia tak. Dia appreciate bakat murid tu lebih canggih, lebih apa kan. Maksudnya di situ saya sangat teruja tadi sebab budak-budak 5 Baiduri ni kalau perasan dia terselah tau. Dia tahu nak insert gambar, dia tahu nak tambah dia. Maksudnya nampak sangat Cikgu Natirah ni bukan baru nak guna benda tu. Maksudnya budak tu dah biasa. Tahniah Cikgu. Thank you. Okey, makasih. Itu saja. Terima kasih Puan Syam. So kita ada apa lagi pandangan daripada cikgu-cikgu, ahli peserta yang nak berkongsi pengalaman pun boleh. Fokuskan kepada PBD, RPH dan juga pengintegrasian teknologi. Okey, kita ada Bangsa Pudu CM13 akan ni. Silakan. Dia lupa unmute tu. Silakan. Sorry, saya lupa buka mic. Good morning to Puan Mazna dan semua yang hadir. Saya tak buka video sebab line saya tak bagus, so mungkin akan hilang kalau buka video. Hari ini kurang baik. Okey, saya ingin mengatakan bahawa setakat ini perbincangan yang dibuat, of course ada yang berjurus kepada lesson plan dan ada yang jurus kepada guru, tapi saya fikir PLC kita hari ini adalah lebih berfokus kepada keberhasilan lesson plan itu. Bagaimana lesson plan itu diplan dan adakah kita mendapat keberhasilan daripada lesson plan itu, adakah objektifnya tercapai, adakah PBD dijalankan. So saya harap kita akan lebih berfokus kepada itu dan kurang kepada guru. Walaupun itu it is welcomed, but let's not focus on the teacher but more on the lesson plan and how it was carried out, the objectives, whether there was differentiation and pencapaian PBD, pentaksiran dan sebagainya. That's my just 2 cents worth. Thank you. I think most of the time we are actually while we are talking about the teacher, we are actually talking about the learning also. Okay, we are not specifically talking about the teacher, but we are articulating how the teacher punya teaching is impacted the learning. Of course, when you talk about PLC or even lesson study, specifically for this, it's about the learning. It's not about the teaching. So I think, yeah, betul, we need to look into that. But given that, I think saya rasa this is our first reflection. Sebab ada yang mungkin tak berapa familiar dengan
this is a part of lesson study kan, reflection. So they might want to go on the teacher aspect, but I think after a while through this program they will realize that the focus is actually on the outcome, how the student learn and how the student react to the lesson. Betul, Travis, thank you for that. But I think kita nampak how the student respond to Cikgu Nasrah punya teaching, itu yang kita lihat dan kita bercakap mengenainya setakat inilah. So thanks to Travis for that, and also mohon after this kita akan lihat juga lah more on the learning part. Okay, thank you. Okay, kita masih ada, ada raise hand daripada Kuala Lumpur. Silakan. Siapa yang raise hand? Sekejap sangat. Ya. Puan Aidah rasanya. Mic. Siapa? Puan Aidah. Puan Aidah rasanya. Puan Aidah tak unmute. Mic mute tu. Better kot. Faizah, berapa lama kita ada lagi? Cuba biarkan ramai yang mungkin ada hal lain ke. We have a cut off point, right? Okay. Kita dah 11.35. Mungkin kita dah mendapatkan feedback yang penting-penting tadi dah di highlight. Mungkin saya boleh minta Puan Mazna untuk buat rumusan. Oh, bukan you all buat rumusan. Knowledgeable others, Puan. Rumusan saya pada hari ini, first, you can do it if you try hard enough. Age is not a factor. Daripada mana sekolah you datang is not a factor. It's in the teacher. Kalau guru itu, that's it, the heart of teaching is teaching from the heart, and you cikgu faham bahawa pendidikan 4.0 itu adalah penting, kita menyediakan mereka untuk masa hadapan, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PDP yang besar, the student is at stake. Dan saya nampak itu berlaku pada hari ini. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan feedback yang konstruktif, dan untuk Puan Nasrah, I think Puan Nasrah mendapat banyak feedback pada hari ini. Boleh dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain di sekolah, dan boleh juga RPH ini di-share dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin ada rakan yang akan menggunakan cara yang sama tetapi akan ubah sedikit sebanyak, so it could be a good lesson ataupun RPH yang boleh dijadikan contoh untuk guru-guru yang lain. So this is the aspiration of PLC, which is continuous professional development. Yang lain saya nak ucapkan terima kasih kepada PPD Bangsa Pudu, especially all my anak-anak buah dulu. I know tuan-tuan dan perempuan di Bangsa Pudu memang susah dengan saya dulu kan. Hari-hari saya pergi menghadap SIC Plus, you have to be, sorry for that. Tapi I think this is necessary. Tahniah kepada wilayah Kuala Lumpur, KPM, Sektor Pembelajaran kerana sudi bersama kami di BSTP. Tahniah kepada SSTP Kuala Lumpur yang done a good job in getting all the technical stuff. Tahniah kepada pegawai dari BSTP. We also learn from this session. Sebab kita adalah pembuat dasar. We want to see apakah yang boleh kita ketengahkan, terutamanya dalam dasar pendidikan digital itu sendiri, kalau kita tak dapat lihat apa yang sebenarnya berlaku di bawah. We need to be fair to the teachers. Once we know what is in the ground, maka dasar yang kita gariskan akan lebih otentik, akan lebih bertepatan dan relevan. Kita tak nak cikgu rasa tertekan, cikgu terasa bebanan, supaya cikgu dapat mengambil challenge untuk mengubah, because sekarang ni adalah dunia rap. Kalau orang kat wilayah tahu dengar saya sebut dunia rap, dunia yang sentiasa berubah dengan cepat, rapid change, tak boleh kita predict, unpredictable, paradox, kadang-kadang dia menimbulkan paradox. Contohlah sekarang paradox, ada yang kata elok pergi sekolah, ada yang kata tak elok pergi sekolah. Nanti itu masalah pemikiran adalah sangat complicated dan tidak boleh diselesaikan secara linear. So apa yang kita buat hari ini ialah menyelesaikan masalah bukan secara linear tetapi secara divergent.
This is what we need from this community pembelajaran semua. So, itu sahaja daripada saya. Congratulations for everyone. Looking forward for the next JOC. I'll always be here insyaAllah lah kalau saya tak dipanggil untuk mesyuarat tergempar. So thank you. Congratulations from me. I'm very happy. We're going to do this. Thank you. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih Puan Maznah atas ucapan dan kata-kata semangat untuk kita teruskan lagi. Bagi KL kita ada lagi 3 sesi. Alhamdulillah untuk hari ini kita dah sampai ke penghujung sesi PLC VOC kita. Jadi semua bimbingan, pandangan, penjelasan daripada tuan-tuan dan puan-puan khususnya daripada pakar kita Puan Maznah sendiri sesungguhnya memberi manfaat dan sesuatu yang sangat berharga untuk dibawa pulang oleh peserta kita pada pagi ini dan peserta-peserta yang akan mengendalikan sesi VOC selepas ini insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada wakil SSSTP. Sekian. Silakan. Okay, terima kasih pada kedua-dua moderator kita. Ini sekadar makluman untuk tuan-tuan dan puan-puan. Esok kita akan masih lagi bersiaran dalam Google Meet yang sama. Tuan-tuan tak perlu buang pun. Okay, tuan-tuan hanya perlu tutup je ataupun biarkan saja. Juga link streaming juga kita gunakan link streaming yang sama. InsyaAllah esok kami akan cuba permudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan sediakan QR code. Kami tahu tadi ada mungkin setengah tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat buka link streaming sebab ada masalah shortener. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kena buka balik unblock untuk shortener tersebut untuk setengah wifi yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan itu yang pertama. Yang kedua, pastikan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan akaun delima ya untuk menonton supaya tak berlaku masalah-masalah tertentu. Saya dapati ada setengah terpaksa pinjam akaun anak, cucu dan sebagainya. Tak apa, itu mungkin pembelajaran untuk kita semua juga. Jadi untuk makluman semua, esok subjek yang akan kita sama-sama belajar ialah subjek bahasa Inggeris tingkatan 5 yang akan dilaksanakan oleh Cikgu Jasvina Kom yang tadi ada bagi sikit refleksi kepada kita bersama-sama anak-anak muridnya tingkatan 5 daripada SMK Sri Sentosa. Jadi cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke link ini juga pada jam, kita akan buka link ni seawalnya tuan-tuan boleh berada di sini, tuan-tuan tak perlu tutup. Jadi kemudian hari Jumaat juga link yang sama kita akan ada subjek English sekolah rendah. Dan kemudian pada 27 juga KL akan buat, so KL akan ambil 4 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu gunakan link yang sama sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan isikan link kehadiran yang disediakan oleh pihak urustia BSTP. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh muat turun RBH yang kami juga sediakan di ruangan chatbot. Andai tiada, kami akan cuba uploadkan dan kami akan cuba kongsikan bersama-sama pihak jabatan ataupun PPD tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Dan juga rakaman pengajaran Cikgu Natra tadi juga kami akan cuba upload di Delima KPM. Jadi itu saja daripada saya di pihak SSTP. Mungkin di pihak BSTP ada apa-apa maklumat tambahan? Silakan. Cik Faizul ke? Yes sir. Ya, kita itu important. Upload dalam Delima supaya ramai boleh lihat. Ya. Okey, saya buka kepada pegawai-pegawai daripada BSTP jika ada apa-apa yang perlu dibangkitkan. Jika tiada, kita akan teruskan kepada penutupan lah. Boleh terus je Faizul. Okey. Dengan berakhirnya sesi refleksi sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis perasmian kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami daripada pihak urustia memohon beribu kemaafan dan sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Kalian diingatkan sekali lagi untuk mengisi borang kehadiran lah di bahagian chat box. Borang kehadiran penting ya, nanti sijil. Kita nak bagi sijil, tak ada kehadiran tak keluar sijil nanti. Okay, bye everyone. Terima kasih Puan Maznah, terima kasih BSTP. Terima kasih Puan. Terima kasih. Tahniah semua.
Terima kasih semua. Terima kasih Puan Naila. Terima kasih kepada tim teknikal saya yang berpapulas kat belakang. So alhamdulillah semua berjalan lancar. Okey. Tahniah semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz Syahir, Cik Rushdi, Cik Syarul, Cik Siva, Cik Mus, Puan Hana dan tim dan juga SIC Plus di Bangsa Pudu dan juga cik-cik kita lah. Thank you so much.